Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Muhammad Lokman Hafiz bin Hashim selaku ketua kumpulan yang diberi nama Cucu Aristotle. Saya di sini ingin membentangkan hasil slide yang telah dicipta oleh ahli kumpulan kami. Baik, dalam slide ini terdapat beberapa kandungan, antaranya perkenalan, ECA hingga ECD, dan akhirnya akan ditutupi dengan kesimpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang. Setiap ahli dalam kumpulan kami memainkan peranan yang penting dalam menyiapkan slide dan juga esei yang telah diberikan kepada kami. Baik, kita akan memulakan dengan pengenalan. Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia yang menjadi sumber ilmu dan pengetahuan. Sistem pendidikan pertama telah dicipta pada Dinastisia, di mana ia berfungsi untuk mendidik bangsawan tentang ritual, kesusastraan dan memanah di zaman itu. Pendidikan atau pembelajaran juga amat penting dalam dunia masyarakat dan negara yang maju. Tanpa pembelajaran, manusia tidak akan berkembang dari segi mentaliti dan pengetahuan untuk menarajui kehidupan selari. Dengan kemajuan dunia yang semakin pesat serta generasi baharu juga akan turut ketinggalan. Dalam zaman pasca moden ini, kemajuan dunia dapat dilihat dalam pelbagai aspek yang berkait rapat dengan kepentingan pendidikan. Dalam menerajui arus pemodenan, pendidikan perlu seiring dan beradaptasi dengan peredaran zaman milenial. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia atau dikenali sebagai KPM telah menerbitkan sebuah sistem pendidikan yang dikenali sebagai Sistem Pembelajaran Abad ke-21 atau dikenali sebagai PAK21, khas untuk diterapkan ke dalam diri setiap murid di Malaysia. Perkara ini bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada generasi pasca moden berkaitan pendidikan yang lebih kepada pembangunan ekonomi dan teknologi maju. Gerakan ini juga penting bagi membina generasi yang berkeyakinan dan negara yang berpotensi untuk berdaya saing dengan negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan juga Korea Selatan. PAK21 terdiri daripada beberapa teras, antaranya elemen berkomunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta mengaplikasikan nilai murni dan etika kepada pelajar. Hal ini demikian boleh juga dikatakan PAK21 ialah pendidikan yang berfokuskan pelajar berbanding guru. Guru juga hanya bertindak sebagai pemudah cara yang menggalakkan penyertaan aktif pelajar di dalam kelas. Walau bagaimanapun, PAK21 yang sedia ada sebelum ini sebagai contoh yang saya boleh katakan ialah batch 04, di mana batch ini digunakan sebagai eksperimen pendidikan yang dikatakan sebagai tikus mamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Misi saya berkenaan dengan realiti isu semasa, di mana yang pertama, terdapat segelintir murid yang tidak menyumbang dalam kerja perkumpulan. Ia berlaku kerana murid tersebut berasa selesa kerana rakan mereka menyiapkan kerja untuk mendapatkan markah, manakala mereka hanya mengambil kesempatan daripada itu dan tidak mempunyai semangat kerjasama. Dan konsep yang digunakan dalam ini ialah epistemologi, di mana dia tidak mendalami dan tidak mempunyai sifat tanggungjawab dalam kerja ini. Dan yang kedua ialah murid tidak mempunyai pemikiran kreatif, di mana mereka tidak didedahkan dengan masalah yang rumit yang memerlukan mereka untuk berfikir di luar kotak dan membentuk mereka untuk berfikir dengan lebih kreatif. Ini juga berasaskan daripada epistemologi, di mana mereka tidak dapat untuk melihat sekeliling dan cakna terhadap beberapa keadaan sekeliling untuk mereka berfikiran lebih kreatif. Okey. Yang ketiga pula,
tenaga pengajar perlu membuat pelbagai dokumen untuk melaksanakan sesuatu program atau sesi PDP di sekolah. Okey, di sini ia menyebabkan emosi dan jasmani pengajar terganggu disebabkan mereka perlu menyiapkan dokumen-dokumen penting dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang terakhir, pihak sekolah perlu mencari penceramah yang sesuai untuk menerangkan konsep atau perkara berkaitan dengan PAK 21 kepada semua pelajar. Dan rukun negara yang kita yang dapat kita dalami dalam ini ialah kesopanan dan kesusilaan. Jadi saya teruskan kepada Arif Haikal. Terima kasih kepada saudara Arif. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan ECB, iaitu faktor, punca ataupun sebab. Okey, yang pertama, sudah tidak relevan untuk diaplikasikan kepada generasi milenium. Okey, ini adalah faktor luaran dan sebagai contohnya adalah peredaran zaman yang semakin meningkat maju. Okey, konsep yang digunakan di sini adalah metafizik. Okay, berdasarkan isi yang pertama ini, PAK 21 tidak boleh lagi digunakan dengan cara konsep yang lama, tapi kita perlukan suatu pembaharuan, iaitu mengikut peredaran zaman yang semakin meningkat maju, iaitu menggunakan platform sosial media. Okay, seterusnya. Okey, yang kedua, sistem pendidikan perlu diubah dengan menerapkan ilmu baharu yang lebih positif ke arah kemajuan masa hadapan. Dan ini juga adalah merupakan faktor luaran. Sebagai contoh, supaya pelajar dari masa kini dapat dilengkapkan dengan ilmu baharu yang lebih memenuhi pasaran pekerjaan. Konsep yang digunakan di sini adalah epistemologi. Sebagai mudahannya, di mana sistem pendidikan pada masa kini perlu menerapkan sifat yang lebih positif untuk memasarkan kemampuan, keupayaan murid kepada perkara yang lebih positif, perkara yang lebih baik. Okey, seterusnya. Okey, tenaga pengajar yang sudah dibiasakan dengan sistem sedia ada perlu diubah kepada yang lebih mahir berkaitan teknologi pasca moden. Sebagai contoh, pelajar generasi masa kini dapat dilengkapkan dengan ilmu baharu yang lebih memenuhi pasaran pekerjaan. Dan konsep FPK ialah pelajar dapat terdedah dengan silibus yang lebih sistematik dan mampu digunakan sepenuhnya dalam era yang kian berkembang. Sebagai contoh, kita tahu PAK 21 yang sebelumnya kita menggunakan buku teks sebagai rujukan kita, dan kita perlu membawanya ke mana sahaja ataupun bila ketika mana kita ke sekolah, dan ianya sangatlah berat dan menyusahkan. Okey, kini kita perlu perbaharui dengan cara yang lebih moden, lebih baik, iaitu kita boleh menggunakan teknologi seperti telefon pintar ataupun tablet yang boleh digunakan di dalam platform online, buku teks yang lebih mudah dan jauh lebih ringan serta mudah diakses di mana sahaja. Okey, seterusnya. Generasi masa kini mudah terpengaruh dengan trend terkini yang berkembang dalam dunia digital yang secara tidak langsung memberi impak buruk terhadap pendirian dan disiplin diri. Rukun negara di sini adalah kedaulatan undang-undang. Walaupun kita tahu konsep baharu yang pada masa ini iaitu digital lebih baik daripada yang sebelumnya, tetapi masih banyak kekurangan dan impak buruk yang terdapat dalam pembelajaran abad 21 menggunakan mengaplikasikan konsep moden. Sebagai contoh, apabila pelajar membawa telefon pintar ke sekolah, pelajar tidak semestinya akan menggunakannya dengan sebaik mungkin akan berlakunya perkara yang tidak baik, sebagai contoh kecurian, kehilangan dan sebagainya. Okey, baik, itu saja dari saya teruskan yang ketiga. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Arif, dan terusnya saya akan membincangkan tentang kesan atau impak pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran abad ke-21 dapat melahirkan pelajar yang berkepribadian tinggi. Hal ini kerana murid akan lebih beradab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Konsep falsafah yang telah diterapkan ialah aksiologi, iaitu dari segi etika. Seterusnya, kesan pembelajaran abad ke-21 dapat melahirkan generasi yang berpengetahuan tinggi, berfikiran kreatif, inovatif dan kritis.
Hal ini kerana murid akan mempelajari sesuatu subjek secara lebih mendalam. Konsep falsafah yang telah diterapkan di sini ialah epistemologi. Selain daripada itu, PAK 21 juga dapat menjadikan sistem pendidikan negara setanding dengan negara luar. Hal ini kerana dengan adanya PAK 21, nama negara dapat diharumkan ke pesada dunia. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah intelek dan sosial. Dan akhir sekali, bebanan para guru semakin berat. Hal ini kerana guru menghadapi pelbagai cabaran dalam menyiapkan pelbagai dokumen dalam waktu yang singkat, seperti perancangan dan pelaporan bagi sesi pembelajaran pada esok hari. Dan rukun negara bagi poin ini ialah kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih kepada saudara saya tadi yang telah menerangkan untuk isi C. Okey, kami berdua ingin membincangkan tentang isi D, iaitu kaedah mengatasi. Okay. Untuk kaedah yang pertama ialah kami mencadangkan pihak sekolah dan guru boleh bekerjasama dalam mewujudkan program yang mengasah minda belajar berfikir di luar kotak, di mana sebagai contoh, pihak sekolah menganjurkan pentadingan sains roket yang dapat mengasah minat pelajar ke arah aero angkasa dan sains dengan lebih mendalam. Seperti mana kita tahu, pada masa kini ilmu berkaitan dengan aero angkasa sering menjadi bualan orang ramai, bagaimana dia adalah salah satu cabang pekerjaan yang sangat tinggi. Okey, untuk LMEA yang kami ingin letakkan ialah epistemologi, di mana ia berkaitan dengan isi tersebut. Okey, bagi poin yang kedua, pendidikan abad ke-21 di mana para pelajar kini menggunakan media sosial dan mencari maklumat berkaitan pembelajaran di hujung jari. Kita boleh lihat pada zaman sekarang, kerajaan telah meletakkan pembelajaran abad ke-21 kepada pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di universiti. Kita dapat lihat bahawa para pelajar ini bukan tidak sahaja belajar menunggu ilmu daripada cikgu, tapi mereka juga akan disuruh untuk mencari ilmu sendiri dan melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan daya pemikiran diorang menjadi kreatif dan mengasah minda diorang supaya berfikiran berfikir aras tinggi. And then kita dapat lihat bahawa pendekatan abad ke-21 ini amat sesuai diterapkan di negara kita kerana para majikan ini kita lihat mahu mendapatkan pekerja yang memiliki semua aspek yang berkualiti seperti kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Selepas itu kita dapat lihat kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan realiti kehidupan yang telah kita hadapi sekarang ini. Seterusnya isi ketiga saya serahkan kepada saudara Najmi. Okey, bagi isi ketiga pula, kami mencadangkan iaitu kerajaan boleh meneliti semula silibus pengajaran di negara kita. Sebagaimana kita tahu, negara kita boleh mengambil idea silibus pengajaran daripada negara yang lebih maju seperti Jepun, United Kingdom dan juga United States, yang mungkin bermanfaat dan dapat membantu negara kita untuk menaik taraf silibus di negara kita mengikut peredaran zaman. Sebagaimana kita tahu, silibus pelajaran di negara luar negara lebih efisien dan lebih sentiasa mengikut peredaran masa yang lebih maju, di mana pelajaran yang mereka pelajari di sekolah lebih sistematik dan juga praktikal. Dan FPK yang berkaitan dengan isi ketiga ini pula ialah guru bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey, untuk isi keempat pula saya serahkan kepada saudara saya.
saya amat bersetuju dengan saudara Najmi. Untuk isi yang keempat, kita boleh memikirkan idea bahawa ibu bapa dan pihak sekolah boleh bekerjasama dalam membentuk kelas para pelajar memahami sistem pembelajaran abad ke-21 ini, dan guru-guru ini boleh mewujudkan suasana kelas yang kolaboratif, yang bermaksud kelas ini dapat menarik minat para pelajar ini supaya tertarik dengan ilmu yang akan cikgu ajarkan kepada mereka. Dan apabila pembelajaran abad ke-21 ini diterapkan, kita dapat lihat murid-murid yang lebih aktif, lebih dikatakan lebih berdaya tinggi dan daripada murid-murid yang pasif. Dan murid-murid yang ini akan dilatih untuk memiliki kemahiran yang boleh digunakan pada masa akan datang. Dan saya rasakan bahawa kaedah ini dapat membantu generasi muda supaya kita dapat memastikan generasi muda kita ini memiliki aspek yang berkualiti untuk memimpin negara pada masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada kami untuk sini. Okey, selesai sudah pembentangan kami untuk sesi kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan, saudara rakan-rakan yang telah membentang, dan juga di belakang tabir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Akhirul kalam, dalam menyiapkan tugasan projek falsafah dan isu semasa ini, pelajar dapat mengenal pasti dan menganalisis tentang keperluan sistem pendidikan yang perlu selari dengan pengembangan dunia semasa. Seterusnya, terdapat beberapa perkara yang dapat dibahaskan setelah penghasilan projek ini. Antaranya, pelajar dapat mengetahui faktor dan punca mengapa perlu adanya perubahan dalam sistem PAK21. Antara punca yang dapat diketengahkan atau diringkaskan adalah sistem terdahulu tidak lagi relevan untuk diaplikasikan terhadap generasi baru. Kemajuan teknologi di zaman pasca moden ini menjadi faktor utama perubahan sistem pembelajaran ini. Rentetan daripada itu, perubahan yang perlu dilakukan sangat positif dan boleh memberikan kesan baik kepada pelbagai pihak. Salah satu daripadanya ialah dapat melahirkan generasi yang berpengetahuan tinggi, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Para pelajar juga dapat membina kepribadian tinggi di samping menjadi pengguna sistem pendidikan yang setanding dengan negara maju yang lain. Pelbagai alternatif yang dapat dilakukan untuk menjana generasi yang lebih berintelektual di samping proses pembaharuan sistem pendidikan ke arah kemajuan. Pihak tertentu, terutamanya pihak pendidikan, perlu memainkan peranan dalam usaha mengubah bidang pendidikan ke arah yang lebih efektif kepada semua pihak agar mewujudkan generasi yang cakna dengan kemajuan global abad ke-21. Sekian, terima kasih.